Assalamualaikum semua. Hai, apa kabar? Saya Fi daripada Sabah dan sempena bulan karya Hilal Ashraf, saya akan membuat review buku. Jadi buku apa yang saya akan review? Kita tengok. Jadi inilah bukunya, Hikayat Satria-Satria Sejati Badai Perjuangan. Ini adalah siri ketiga untuk koleksi Hikayat Satria-Satria Sejati. Jadi, Hikayat Satria-Satria Sejati adalah sebuah trilogi dan bakal menjadi pentalogi tidak lama lagi. Siri novel ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang bernama Ariki dan rakan-rakan seperjuangannya yang mahir dalam seni mempertahankan diri dan mampu mengawal unsur yang terdiri daripada api, tanah, air, angin dan petir. Mereka ingin menjatuhkan pemerintah yang zalim bernama Maharaja Lutelo. Namun, sesuatu telah terjadi kepada Ariki. Apakah mereka berjaya memenangi perjuangan ini? Hanya di Hikayat Satria-Satria Sejati. Sejujurnya, penulis memang sangat pandai bermain dengan emosi para pembaca, dan salah satu perasaan yang saya suka ketika saya membaca novel ini adalah perasaan keterujaan untuk mengetahui apa yang berlaku selanjutnya. Disebabkan susunan cerita yang sangat menarik dan tidak terjangka, menyebabkan saya rasa ingin cepat habiskan buku ini. Jadi untuk ketiga-tiga buku Hikayat Satria Sejati ini, sebenarnya saya mengambil masa dalam seminggu lebih sahaja untuk habiskan ketiga-tiganya. Dan tentulah saya rasa lebih teruja kerana buku keempat dan kelima juga bakal terbit tidak lama lagi, insya-Allah. Pengajaran yang kita dapat daripada novel ni, sebenarnya anak-anak muda belia kita patut mencontohi Ariki dan rakan-rakan seperjuangan. Watak Ariki dan rakan-rakan seperjuangan seperti yang dinukilkan oleh penulis sebenarnya adalah terdiri daripada golongan muda belia. Jadi seharusnya pada pendapat saya, anak-anak muda belia sekarang patut mencontohi semangat dan perjuangan Ariki dan rakan-rakannya dalam menegakkan kebenaran dan menentang kebatilan. Dalam novel ni ada satu watak yang mengalami perubahan di dalam jalan penceritaan, di mana pada awalnya Ashwadi ini adalah golongan yang menentang perjuangan Ariki dan rakan-rakan. Tetapi setelah dia mengalami sedikit halangan dan juga ujian, dia telah dikurniakan hidayah oleh Tuhan untuk menyertai pula perjuangan Ariki dan rakan-rakan. Pada masa yang sama, Ashwadi ini kita lihat sebagai seorang yang watak yang jahat. Tapi walaupun dia jahat begitu, setelah dia lari ke dalam hutan dan ditemui pula oleh dua orang ibu bapa angkat yang sangat baik. Jadi disitulah bermulanya cerita, dan bagi saya ini adalah bahagian yang saya gemari dan amat menyentuh hati saya sebagai seorang pembaca. Sesiapa yang mahu berjuang di atas jalan ini telah pun menyumbang. Apatah lagi engkau, Ariki. Bahkan perjuangan ini bukan hanya bergantung pada pengawalan unsur. Perjuangan ini perlukan hati yang membara untuk menyaksikan ia sempurna, dan minda yang sehat untuk menyumbang idea bagi menyempurnakannya.
di dalam perjuangan bukan hanya kekuatan semata-mata yang perlu dititik beratkan untuk memenangi sesuatu peperangan ataupun sesuatu perjuangan. Jadi sebagai manusia biasa, kita juga patut faham bahawa segala cabaran yang ada di dunia ini bukan ada satu saja jalan untuk kita overcome it. Jadi berusahalah dan sentiasalah memohon kepada Tuhan untuk kita sentiasa dikurniakan hidayah untuk kita teruskan perjuangan hidup kita di dunia ini. Inilah dia ujian. Keimanan kita kepada Allah akan teruji. Inilah salah satu momennya. Momen di mana kita perlu memperkasakan keyakinan kita kepadanya. Yakin dengan janji-janjinya. Sesungguhnya kehidupan ini terlalu sebentar, apatah lagi perjuangan ini. Badai yang bergelora ini dirasakan tidak ada hentinya, sedangkan ia satu hari nanti akan pasti terhenti, sama ada dengan kematian kita atau dengan kemenangan kita. Seperti yang kita tahu, iman seseorang itu tidak akan sentiasa berada di satu tahap. Kadang-kadang dia akan turun, kadang-kadang dia akan naik. Jadi kita kena selalulah mempertingkatkan amalan kita untuk mempertingkatkan juga iman kita, dan pada masa yang sama sentiasa bersangka baik dengan Allah. InsyaAllah segala yang kita hajati, segala yang kita impikan berserta usaha yang istiqomah, InsyaAllah kita boleh capai impian kita. Oh, kritikan. Banyak nih mau kritik nih, tapi sebenarnya tidaklah. Cuma sekiranya siri novel Hikayat Satria-Satria Sejati ni diserikan lagi dengan lebih ramai watak Sri Kandi, barangkali boleh meletup. Secara tuntasnya, saya rasakan bahawa karya Hilal Ashraf Hikayat Satria-Satria Sejati, ketiga-tiga siri inilah bukan hanya badai perjuangan, sangat-sangat bermanfaat dan sesuai dibaca untuk setiap peringkat umur. Bukan itu sahaja, saya rasa sambil kita membaca novel, kita menghayati perjalanan cerita, kita juga dapat memperkuatkan lagi pengetahuan asas Islami yang diterapkan di dalam novel ini. Itulah indahnya karya Hilal Ashraf, dan kerana itulah juga saya berminat dengan karya Hilal Ashraf. Dan harapan saya dengan adanya review daripada saya dapat membantu sahabat-sahabat rakan pembaca untuk mudah lagi memahami perjalanan cerita Hikayat Satria-Satria Sejati, dan sesungguhnya saya sangat ternanti-nantikan untuk siri keempat dan kelima. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan. Selamat membaca. Jangan lupa.